Assalamualaikum tuan, saya Nur Azmira binti Muhammad Jaafar, nombor matrik 259650. Saya daripada kumpulan 6. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang, iaitu saya, Muhammad Fairuz, Casey, Rozana, Siti Nur Amirah dan juga Puan Kasliza. Kumpulan kami memilih negara India dan akan membentangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan jarak kekuasaan atau power distance. Untuk bahagian pengenalan dengan istilah kebudayaan atau takrif yang lebih tepat ialah kerana kebudayaan itu sendiri merupakan satu bidang yang sangat luas. Budaya di seluruh dunia semakin saling berkaitan dan dunia perniagaan menjadi semakin global. Oleh kerana kebanyakan orang begitu mendalami budaya mereka sendiri, mereka sering gagal untuk melihat bagaimana ia mempengaruhi corak pemikiran atau tingkah laku mereka. Untuk mengatasinya, para penyelidik mencadangkan beberapa jenis atau alat mekanisme untuk membandingkan negara mengenai persamaan atau perbezaan budaya. Antara penyelidikan berkaitan budaya adalah The Globe, founded by Robert House 1991, yang meneliti perkaitan antara budaya masyarakat, keberkesanan masyarakat dan kepimpinan organisasi. Trompenas membangunkan oleh Von Trompenas and Charles Hampden Turner. Model ini merangka kerja untuk komunikasi silang budaya yang digunakan untuk perniagaan atau pengurusan am. Dan Hall's Cultural Model, Edward T. Hall, menghuraikan 3 kategori utama yang menganalisis dan mentafsir bagaimana komunikasi dan interaksi antara budaya berbeza, iaitu konteks, ruang dan masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fairuz bin Zulkifli, nombor matrik 259613. Terima kasih sahabat saya yang menerangkan sebelum ni. Saya akan menerangkan mengenai dimensi budaya menurut Hosford. Hosford dalam kajian perintisnya yang melihat budaya negara moden telah pun mengenal pasti 4 dimensi budaya, iaitu individualisme, iaitu kolektivisme, jarak kuasa, mengelak ketidakpastian dan yang terakhir adalah masculinity. Hosford walau bagaimanapun menambah dimensi kelima, iaitu Confucianisme, dinamik ataupun berorientasi jangka panjang setelah bekerjasama dengan seorang penyelidik iaitu Michael Bond. Dalam masyarakat individualistik ni, Hosford berpendapat orang ramai menjaga diri ataupun keluarga terdekat mereka sahaja. Jika dalam budaya kolektivitis pula, Hosford menganggap masyarakat menjaga kumpulan atau ahli keluarga yang lebih besar dan mereka bertanggungjawab antara satu sama lain. Mengenal pasti dimensi jarak kuasa, Oxford berpendapat setiap negara adalah berbeza tahap agihan kuasa yang mereka adalah. Mengenai definisi budaya pula, Oxford mengklasifikasikan setiap kumpulan atau kategori adalah tidak sama dan mempunyai perbezaan bagi membentuk sesuatu yang lain. Jadi ringkasnya di sini, dimensi yang dicipta Oxford ini memberi manfaat kepada orang lain kerana berjaya membentuk rangka kerja asas untuk melihat orang lain. Sekian, terima kasih. Saya pas kepada kawan saya yang berikut. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang definisi jarak kuasa ataupun dikenali sebagai power distance. Okey, dalam definisi ini ia menyatakan sejauh manakah ahli masyarakat yang kurang berkuasa itu dapat menerima dan mengharapkan kuasa diagihkan secara tidak sama rata dan dapat memperlihatkan kepercayaan mereka tentang pengagihan kuasa yang sesuai yang boleh diterapkan di dalam masyarakat tersebut. Okey, dalam pada ini isu asas yang mereka ketengahkan ialah bagaimana masyarakat itu dapat menangani ketidaksamaan di dalam kalangan rakyat ataupun dalam
kalangan penduduk di dalam sesebuah negara. Okey, orang dalam masyarakat yang mempamerkan tahap kuasa yang besar biasanya akan menerima susunan hierarki yang di mana setiap orang mempunyai tempat dan tidak memerlukan justifikasi lanjut. Ini kita boleh berlaku. Yang jelas kita lihat adalah seperti apa yang diamalkan bagi negara-negara yang mengamalkan sistem pemerintahan komunis. Di situ kita akan nampak perbezaan jarak kuasa itu berlaku. Antara contoh negara yang mengamalkan jarak kuasa tinggi ini, besar ini adalah seperti China, Arab Saudi, Vietnam ataupun Korea Utara. Okey, bagi contoh negara yang mengamalkan jarak kuasa yang rendah pula adalah seperti Denmark, Ireland ataupun Australia. Ini adalah contoh negara yang jarak kuasanya rendah. Okey, seterusnya mereka ini, bagi negara yang mengamalkan jarak kuasa yang rendah ini, mereka menghargai sistem demokrasi, yang mana di sini junior ataupun orang yang pada peringkat kelas bawahan itu mempunyai hak ataupun diberi peluang untuk bersuara ataupun mempersoalkan ataupun mencabar sesuatu keputusan yang telah dibuat oleh pihak berkuasa. Kebanyakan budaya jarak kuasa rendah ini juga adalah merupakan masyarakat yang mengamalkan sistem ataupun konsep kehidupan individualistik. Okay. Sekian saja penerangan daripada saya. Saya akan serahkan pada penerangan seterusnya kepada rakan saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Luzana binti Musa, nombor matrik 258837. Saya akan sambung jarak kekuasaan power distance. Okey, daripada kawan saya tadi. Dia ada dua, indeks jarak kekuasaan rendah dengan indeks jarak kekuasaan tinggi. Okey. Satu, keputusan di indeks jarak kekuasaan rendah, keputusan dibuat selepas perbincangan dengan golongan bawahan. Manakala indeks jarak kekuasaan tinggi, keputusan dibuat secara autokratikalistik dan paternalistik. Okey. Terusnya, kekuasaan rendah bekerjasama antara setiap individu. Untuk kekuasaan tinggi, tidak mempercayai antara satu sama lain. Okay. Kekuasaan rendah lagi, tidak takut akan ketidaksetujuan semasa berbincang. Manakala kekuasaan tinggi takut akan ketidaksetujuan semasa berbincang. Okay. Seterusnya, kekuasaan rendah lebih bertimbang rasa. Kekuasaan tinggi kurang bertimbang rasa. Okay. Indeks jarak kekuasaan rendah juga, perundingan tidak formal boleh terhasil tanpa penyertaan formal. Untuk kekuasaan tinggi, penyertaan formal wujud tanpa perundingan tidak formal. Okey. Indeks jarak kekuasaan rendah juga, untuk golongan berpendidikan tinggi kurang memegang nilai autoriti berbanding golongan berpendidikan rendah. Okey. Manakala indeks jarak kekuasaan tinggi, golongan berpendidikan tinggi dan rendah masing-masing menunjukkan nilai yang sama mengenai autoriti. Sekian. Okey, sekarang saya serahkan pada rakan seterusnya. Assalamualaikum. Saya Kasliza Aini binti Aini, nombor matrik 258542. Iaitu untuk presentation part saya, kenapa India. India adalah yang mendapat markah paling tinggi pada dimensi ini, iaitu 77 berbanding purata dunia, iaitu 56.5 sahaja. Ini menunjukkan penghargaan terhadap hierarki dan struktur atas ke bawah dalam masyarakat dan organisasi. Ia juga membuktikan bahawa tahap ketidaksamaan kuasa dan kekayaan yang tinggi dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Amirah binti Rahimi, nombor matrik 258873, akan bentangkan jarak kekuasaan tinggi. Okey, mengikut sistem kasta dalam sesuatu organisasi, di mana ia mementingkan sistem hierarki semakin tinggi
jawatan makin banyak kuasa. Okey, biasanya komunikasi dari atas ke bawah dan autokratik. Pengurus memberikan arahan yang jelas kepada pekerja bawahan mereka. Syarikat diarahkan oleh individu yang sangat kuat dan berkuasa. Yang terakhir, pasukan mengikut arahan oleh ketua pasukan. Tiada aduan yang boleh diberikan. Okay, contoh lain yang boleh kita tengok iaitu institusi pengajian iaitu sekolah. Sekolah ni sebagai contoh konteks organisasi yang berbeza dari budaya ke budaya dengan cara yang sama seperti konteks tempat kerja. Okey, daripada lima dimensi budaya yang dicadangkan oleh jarak kuasa Hofstede, nampaknya amat menonjol kepada persekolahan. Okey, jarak kuasa adalah sensitif kepada perbezaan dalam jarak psikologi antara pangkal sosial yang jelas digambarkan oleh perbezaan peranan yang ketara antara pelajar dan guru. Okey, guru dilihat sebagai penyimpan ilmu dan hasil pembelajarannya dikaitkan dengan pembelajaran pelajar ni dikaitkan dengan kecemerlangan guru. Peranan guru dibayangkan sebagai personality authoritarian yang menyampaikan monolog. Dan yang terakhir, pelajar tidak diharapkan bertanya dan menimbulkan sebarang perbincangan rasional yang merendahkan guru. Sekian, terima kasih. Untuk bahagian rumusan, kumpulan kami membuat kesimpulan dengan India. Contohnya, membesar di India, ia sentiasa menjadi pendekatan jarak kuasa, tinggi autokratik, atas ke bawah dalam budaya ini. Ia bermula daripada sistem kekeluargaan, sistem pendidikan maupun sistem pentadbiran di dalam sesebuah organisasi atau perniagaan. Peraturan telah ditetapkan oleh pembuat keputusan dan mesti mematuhinya dengan patuh. Suka atau tidak, ia telah berfungsi dengan baik dengan budaya yang mereka amalkan itu. Sekian daripada saya dan kumpulan kami. Terima kasih, Tuan.